Kita dah nak habis kitab dah. Ini bab berkenaan dengan mimpi bertemu baginda Nabi SAW. Jadi bila mana kita dah belajar syama'il, di dalam kitab Syama'ilun Nabi karangan Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu, bab yang terakhir adalah bab berkenaan dengan mimpi jumpa Rasulullah. Jadi dipelajari tentang Nabi daripada awal, last sekali bab mimpi. Jadi dengan harapan moga-moga siapa yang telah mempelajari tentang Rasulullah akan dikurniakan nikmat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan saya juga mengambil contoh yang dilakukan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Pada bab yang terakhir juga meletakkan pada bab pada menyatakan tentang mimpi bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimpi kata Nabi adalah 1/46 kenabian. 1/46 kenabian. Kenapa 1/46? Macam mana boleh jadi 1/46? Cara kiraannya kata Imam Bajuri, karena permulaan wahyu bagi Nabi adalah mimpi. Permulaan wahyu bagi Nabi adalah mimpi. Jadi mislu falaqis subh, kata dalam hadis, Nabi melihat dalam mimpi tadi seperti siang terangnya pagi. Maksudnya nampak jelas, bukannya mimpi yang sama-samar, tak nampak jelas. Jadi mimpi tersebut berlaku dalam tempoh 6 bulan sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Ya. Jadi 6 bulan. Dakwah Nabi berapa tahun? 23 tahun, betul tak? Dakwah Nabi 23 tahun. Tempoh mimpi 6 bulan. Baik, macam mana kira 1/46? Kita kirakan setahun dibahagi kepada 2. 1 tahun dibahagi kepada 2 bahagian. 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan, 6 bulan. Kalau kali dengan 23 tu kali 2, sebab 23 dikali dengan 2 bahagian. Dibahagi 2 jadi 46, betul tak? Dan 1 bahagian daripada 46 tadi adalah mimpi. Sebab tu Nabi sebut mimpi adalah 1/46 kenabian. Maksudnya ini adalah sebahagian daripada proses wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada umat. Maka mimpi tidak boleh ditolak terus. Orang zaman dah kalau dengar mimpi, dia main-main pula dengan mimpi. Kalaulah mimpi yang dimimpikan oleh seorang lelaki yang tidak beriman dalam penjara, yang dia mimpi rotinya dimakan oleh burung, dan mimpi tadi ditakwilkan oleh Sayyidina Yusuf alaihissalam bahawa dia akan mati, dan mimpi tadi benar berlaku. Kalaulah orang kafir yang mimpi pun benar mimpi dia, bagaimana dengan orang yang beriman yang mimpi tadi ada syarat-syaratnya? Tak ada masalah. Dan mimpi bukan hujah, mimpi adalah bisyarah, berita gembira. Mimpi juga adalah sebagai petunjuk. Mimpi daripada Al-Aziz, Raja Mesir, menyebabkan rakyat Mesir pada waktu tersebut terjaga, dan dia bukan Nabi. Al-Aziz bukan Nabi. Aziz ni gelaran bagi Raja Mesir pada waktu tersebut. Dia tak Nabi, dia mimpi nampak 7 ekor lembu makan, kemudian keluar daripada sumbul, daripada orang panggil apa, bijirin tadi ni, tangkai-tangkai bijirin tadi keluar, tambah lagi keluaran tadi. Maka ditanya kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf takwilkan mimpi tersebut dengan makmurnya dan juga dengan berlakunya kemarau, dan kemudian kena simpan barang-barang makanan untuk cukup bagi 7 tahun kerana akan berlaku kemarau panjang nanti. Baik, mimpi tersebut ditakwil, dan Al-Aziz ini bukan Nabi dan mimpinya ditakwil, dan benar mimpi tadi berlaku. Baik, bagaimana dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Takkan mimpinya ditolak terus? Ini yang dimain-main oleh sebahagian orang. Bila ada orang mimpi je, dia main-main. Kata, oh ni ustaz ni kerja mimpi je ni, tak habis-habis mimpi, tak habis-habis mimpi. Cerita mimpi orang tu, cerita mimpi orang ni. Mimpi bukan hujah. Kita tak kata mimpi hujah. Mimpi adalah bisyarah saja, berita gembira saja, ataupun sebagai kegembiraan seseorang tadi seronok. Khususnya mimpi bertemu dengan Nabi, karena Nabi sebut, man ra'ani fil manam fasayarani yaqadhah. Siapa mimpi jumpa aku, maka dia akan melihatku secara jaga. Siapa mimpi bertemu dengan Rasulullah, dia akan melihat Nabi secara jaga. Apa maksud melihat Nabi secara jaga? Maksudnya sebelum dia mati, dia akan nampak Nabi sekali datang. Nampak tak? Sebelum dia mati, dia akan nampak Nabi juga secara jaga, insya-Allah. Ada orang kata tak, nampak Nabi secara jaga tadi di akhirat. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqadhah, maksud di akhirat. Maka ulama jawab, kalau macam tu tak ada beza lah dengan orang yang pernah mimpi dengan tak pernah mimpi. Sebab yang tak pernah mimpi pun nanti akan jumpa juga Rasulullah di akhirat. Jadi bagaimana dengan hadis tadi? Maka ulama kata tak, hadis ini ditanggung dengan makna haqiqah.
Siapa yang pernah mimpi jumpa dengan Rasulullah, insya-Allah dia akan bertemu dengan Nabi secara jaga sebelum wafat. Itu. Dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah tidak mesti orang ni baik. Kemungkinan Nabi datang untuk menegur dia, boleh jadi. Ada orang pernah mimpi jumpa dengan Rasulullah kerana dia menghina Al-Imam Al-Ghazali. Dia suka hina Imam Ghazali. Baca kitab Ihya, kutuk kitab Imam Ghazali. Akhirnya apa yang berlaku? Mimpi satu malam Rasulullah ada dalam mimpi tersebut. Dia ada nikmat lah, boleh tengok Rasulullah. Tengok Rasulullah ada, Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Omar ada. Dia semua, bukan seorang dia, semua dia tengok. Sayyidina Imam Ghazali ada juga. Imam Ghazali ada dalam mimpi tu. Imam Ghazali kata apa? Ya Rasulullah, ini orang yang suka kata kat saya, Rasulullah suka kutuk kitab ni. Rasulullah kata, ya Omar, ambil cemeti, ambil ni tempat tibai tu, tibai belakang dia. Maka ditibai dia dalam mimpi tersebut, dan dia kata, aku bangun dalam keadaan badan aku berbirat di belakang. Bangkit tu masih ada kesan lagi kena tibai, dan lepas tu taubat tu. Faham tak? Jadi bukan mesti dia mimpi dia orang baik lepas tu jadi baik lah, lepas tu jadi orang soleh lah. Tapi janganlah kita duk buat macam tu pula, duk kutuk Imam Ghazali dengan harapan nak mimpi jumpa dengan Rasulullah, suruh Rasulullah main tibai kita. Buat apa nak mimpi macam tu? Orang main dia mimpi jumpa bagi Nabi cium dia kah, sayang dia kah, Nabi seronok dengan dia kah? Ni tidak, nak bagi Nabi tendang dia. Gila ke apa? Jangan minta yang tidak baik ketika mana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta yang baik-baik. Baik. Jadi apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, ada orang yang pernah mimpi jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan tidak sempurna badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata ulama, bermimpi bertemu dengan Nabi itu adalah gambaran kepada orang yang bermimpi. Siapa yang mimpi jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sempurna tubuhnya, maka begitu jugalah iman orang yang mimpi tersebut. Siapa yang mimpi melihat Nabi dalam keadaan muda belia, maka itu adalah bermaksud imannya yang kuat dan kemudian semangatnya yang tinggi. Semangatnya yang kuat dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mimpi melihat Nabi dalam keadaan tua, maka bermaksud imannya yang kamil, yang sempurna insya-Allah. Maksudnya orang yang bagus. Maka dia kena kekalkan keadaan tersebut. Siapa yang mimpi nampak Nabi dalam keadaan warna kulitnya hitam, sedangkan Nabi kita belajar kulitnya putih kemerah-merahan. Jadi yang putih, yang hitam tadi sebenarnya bukan Rasulullah. Yang hitam itu adalah orang yang mimpi tersebut. Maknanya hatinya hitam. Dia perlu membersihkan jiwanya sampailah nanti diberikan izin bertemu pula dengan Rasulullah dalam keadaan wajah Nabi kembali kepada seperti yang asal. Jadi yang bertukar bukan Nabi, yang bertukar itu dia. Nabi cuma datang dalam bentuk rupa untuk ditegur dia pada waktu tersebut. Ada yang pernah mimpi Nabi dalam keadaan terputus tangan. Dilihat Nabi putus tangan, tak sempurna. Yang tak sempurna itu bukan Rasulullah, yang tak sempurna itu orang yang mimpi tersebut. Faham? Jadi dia, gambarannya adalah sebaliknya. Boleh faham itu? Itu maksud kepada mimpi tersebut. Bab pada menyatakan tentang mimpi bertemu baginda Nabi SAW. Melihat wajah baginda yang mulia itu nikmat yang diinginkan semua. Tak dapat melihat wajahnya di dunia, cukuplah dapat bermimpi melihatnya. Terus, dan baginda dah berpesan pada kita, syaitan takkan dapat menyerupainya. Nabi mengatakan, fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tak akan mampu menyerupai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali tak akan menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang ulama didatangi oleh murid beliau, ditanya bagaimana nak mimpi jumpa Rasulullah. Maka Nabi SAW, ulama tadi suruh anak murid tadi duduk di rumah dia. Maka dijamu makan ke anak murid tersebut. Dibagi apa? Bagi makanan. Makanan tadi pula masin. Ayak tak jamu. Ayak tak ada. Makanan masin. Anak murid pula tak kata apa lah, mana boleh komplain. Makan dengan Tok Guru ni. Tok Guru jamu, makan je lah. Maka dia pun makan. Ayak tak ada, cari tak jumpa. Tak minta malu. Ni adab orang zaman dulu. Zaman dulu tak kira lah. Dia boleh minta lagi macam-macam lah kan. Jadi bila jadi macam tu, malam tersebut dia tidur di rumah Tok Guru. Tok Guru bagi dia bilik, tidur. Dalam bilik pun cari aku ada ayak, tak ada ayak. Tengok ayak tak ada. Dia dah dahaga lah ni, minum, makan makanan masin. Malam tu dia tidur. Esok pagi jumpa Tok Guru tanya, macam mana semalam? Ada mimpi apa-apa? Ada, dia kata. Mimpi apa?
mimpi ayak. Semalam mimpi air. Tok Guru tanya kenapa mimpi ayak pula? Karena semalam saya makan makanan yang sangat masin, ayak tak ada. Saya duk fikir tentang ayak tu sepanjang malam sampai tertidur, dan akhirnya mimpi ayak mai dalam mimpi tersebut. Maka kata Tuan Guru, begitulah kalau seorang nak mimpi jumpa dengan Rasulullah. Kalau fikirannya ke arah lain, tak akan datang Rasulullah. Maksudnya kena tumpukan, pusatkan pemikiran kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah baginda Nabi akan dilihat di dalam mimpi. Cuma perlu dilihat pula sebelum tidur tadi apa yang kita lakukan. Makanan kita, pandangan mata kita, ucapan mulut kita dan sebagainya, kerana ni benda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nak bertemu dengan Nabi juga perlu kepada proses yang baik pada orang tersebut sebelum bermimpi melihat wajah yang mulia tersebut. Mimpi jumpa dengan Nabi sama ada kita sendiri yang mimpi ataupun orang lain yang bermimpi bagi pihak kita pun ada juga. Orang mimpi dan kemudian orang bagi tahu kepada Rasulullah, Rasulullah bagi tahu kepada orang tersebut, sampaikan salam kepada fulan dan fulan. Boleh jadi macam tu pun, itu satu kemuliaan juga sebenarnya. Rasulullah pergi wasiat kepada orang ni untuk beri salam. Ada seorang ulama disebut oleh al-Imam Allahumma salli al-Imam As-Sakhawi radhiyallahu anhu dalam Qaulul Badi' fi salati ala Habibis Syafi', diceritakan seorang wali ini sering menghadiri majlis seorang ulama ni. Maka ditanya kepada wali tersebut, kenapa kamu selalu hadir ke majlis orang ini? Maka kata beliau, kerana Nabi pesan kepada saya. Nabi yang pesan suruh pergi kelas orang ini, kerana orang ini banyak berselawat kepada aku, kata Rasulullah. Sebabkan kerana dia banyak selawat kepada aku, pergi kelas dia, kerana kelas dia itu lebih bermanfaat. Bermanfaat pada tersebut. Jadi saya melazimi kelas tersebut kerana saya mimpi bertemu dengan Nabi. Nabi berpesan untuk saya hadir ke kelas tersebut. Jadi mimpi ni pelbagai. Jadi itu kemuliaan kepada orang yang mimpi, kemuliaan juga kepada orang yang dimimpikan. Maksudnya kepada ulama tersebut yang mengajar tadi pun menjadi kemuliaan bagi diri dia pada waktu tersebut. Dan terus, dan siapa yang bermimpi melihatnya akan dapat melihat di dalam jaga. Ya, ini berdasarkan hadis yang kita sebut, man ra'ani fil manam fasayarani yaqadhah. Siapa yang mimpi bertemu denganku maka dia akan melihatku secara jaga. Ini terus, ini janji Nabi kita yang tercinta, berpeganglah pasti beroleh bahagia. Nah, bertemu Nabi secara jaga. ada seorang ulama hadir ke majlis Al-Imam Abul Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Imam Abu Hasan Syadzili. Imam Abu Hasan Syadzili kalau dia mengajak, kemudian ada seorang ulama ni hadir dalam mimpi dia, Imam Abu Hasan Syadzili dia selalu sebut, telah berkata datuk kami kepada kami, yakni Rasulullah SAW telah berkata kepada kami sekian, telah meriwayatkan kepada kami sekian. Jadi ulama yang duduk dalam majlis ni kata, apa dah ni, sambung terus dengan Nabi. Dia bukan sahabat, kamu bukan sahabat yang boleh sebut kata Rasulullah menyebut kepada saya. Sebut macam tu. Satu malam ulama ni mimpi jumpa Nabi. Nabi kata kepada dia, kenapa kamu ingkar? Memang sungguh aku sebut kepada dia, aku sendiri yang sebut kepada dia perkataan tadi. Terus ulama ni diam dan bangkit pagi esoknya waktu hadir ke majlis Al-Imam Abu Hasan Syadzili. Dia akan duduk, Imam Abu Hasan Syadzili tak cakap habis lagi, dia duduk betul. Semalam kena tegur. Jadi Imam Abu Hasan Syadzili baru cakap ya, telah berkata datuk kami sekian, terus dia betul. Terus betul. Kira dia lebih-lebih pula lah waktu tu. Kata memang betul. Sebab Nabi dah tegur dia lah. Terus Imam Abu Hasan Syadzili tengok dekat dia. Dia tengok kat dia. Imam Abu Hasan Syadzili kata apa? Kamu kata dekat sebelum ni bukan main tak percaya kan? Sebelum ni dia tak percaya, dia sebutlah hati je. Dia bukan sebut pun. Dia kata bukan sebelum ni engkar ke? Dah baru Nabi tegur, baru nak sedap, kata dia. Imam Abu Hasan Syadzili tegur pada tu. Nabi tegur baru kamu nak percaya. Terus kawan ni minta ampun, minta maaf pada waktu tersebut. Ni awliya, para wali Allah Ta'ala. Imam Abu Hasan Syadzili makamnya di Mesir. Kalau pergi ke Mesir kena pergi lawak makam dia, pergi jauh sikit lah, 1000 km daripada Kairah. Perjalanan lebih kurang 12 jam daripada Kairah. Nak pergi ke makam dia saja pun, lalu Gunung Ganang, Bukit Bukau, kemudian akan sampai di tempat yang kering kontang, tak ada apa, ada makam dia di situ. Kena pergi, kena niat untuk pergi sana.
Kata Imam Abu Hasan Syadzali, tidak hadir ke maqam aku melainkan orang yang bersih hatinya, insya-Allah. Dan pergi ni orang yang hatinya tidak ada ghubar nifaq, nah, tidak ada munafik dalam hati dia, insya-Allah. Berkat doa para awliya Allah Subhanahu wa taala. Faham? Baik. Sekarang ni tuan-tuan, nak cerita pasal awliya, nak cerita pasal manaqib mereka pun, para guru pun dah bimbang. Kenapa guru bimbang? Kerana ada live dan sebagainya. Takut fitnah. Betul jadi fitnah. Sebenarnya benda ni tidak fitnah pun, melainkan kepada ahli yang terfitnah hatinya. Itu saja. Orang yang memang suka fitnah, memang dia akan ambil ni sebagai poin untuk dia fitnah. Tapi orang yang biasa mendengar cerita tentang awliya, percaya dengan karamatnya para awliya, masalah apa? Benda tu benda biasa. Dan dalam kitab para ulama disebut. Tapi lah ni nak kena jaga, kata kenapa? Kena jaga orang-orang awam ni. Orang awam yang hatinya lemah, tengok YouTube, dan bila ustaz-ustaz disebut cerita macam ni, nanti akan menyebabkan mereka jadi buruk sangka dengan agama. Kenapa jadi macam tu? Nak salah guru yang cerita, ataupun salah murid yang tidak mau langsung cari ilmu? Nak salah yang mana tuan? Habis itu guru akan menyembunyikan terus, tak mau sebut langsung. Kenapa? Karena kononnya nak meraihkan orang-orang yang begini. Baik, berapa peratus yang akan jadi macam tu? Tanya balik. Berapa peratus yang nanti akan terfitnah, keluar daripada agama Allah Ta'ala hanya kena dengar keramat para wali? Tak tanya balik lah. Berapa peratus? Ada statistik? Tak ada. Benda tak ada statistik, tak boleh kita nak sadu zara'i. Kalau kata kita nak kena sadu zara'i lah Ustaz. Sadu zara'i, yakni menutup jalan-jalan yang yang tak betul, nak menutup daripada jadi benda yang tak betul. Ini perlu kepada tahqiq, tidak boleh dilakukan dengan zon semata-mata. Tak boleh. Dia mesti kena pastikan kalau berlaku benda yang tidak elok, baru kena sadu zara'i. Faham? Baru perlu berlaku dalam proses sadu zara'i dalam kitab usul. Benda tak pasti, mana boleh sadu zara'i? Dia kena sadu zara'i lah. Kita nak sadu zara'i, jadi kita sembunyikan cerita para awliya, karamat para wali dan sebagainya, hanya kena sadu zara'i dengan nama sadu zara'i, padahal tak kena pun dengan istilah sadu zara'i. Tak kena tepat dengan ta'rif sadu zara'i. Jadi sebab tu kena ambil berat. Salah guru juga yang salah. Murid yang dengar dengan YouTube saja tu, tak pergi mengaji pun. Lepas tu yang jenis dengar pula suka fitnah dengan para ulama, para guru. Ini masalah juga. Dengar dia nak fitnah, dengar dia nak komplain. Dia mengaji tak mau. Lain kali nak percaya dengan karamat wali, takkan percaya dengan karamat wali. Lebih-lebih lagi pertama nanti ketika Nabi Allah Isa AS turun. Tu lagi lah ajaib. Nabi Isa turun daripada langit, turun tu pun dah keramat dah tu. Yang tu pun dah mencari adat dah. Orang pertama yang ingkar nanti adalah orang yang suka ingkar dengan keramat para wali. Dia akan ingkar cerita ni nanti. Dia kata, betul ke Nabi Isa turun? Siapa tahu dia Nabi Isa? Tengok. Nampak tak? Jadi nanti yang akan mula ingkar dengan perkara tersebut adalah orang-orang yang mengajar kepada umat untuk mengingkari keramat para wali. Lepas tu jaga-jaga orang yang suka ajar kepada orang, suka main-main dengan keramat para awliya ni. Kita bukan cerita keramat wali hanya sekadar cerita, bukan untuk cerita seronok, cerita hikayatkan tentang keramat. Kita cerita dengan maksud kita nak bagi tahu kata bagaimana awliya ini dapat peringkat yang macam tu, kedudukan yang tadi macam tu, kerana kedudukan mereka dengan Allah. Kita nak kena buat apa untuk moga Allah Ta'ala kurniakan kita yang sedemikian. Tapi awliya tak akan minta benda tu. Mereka bukan minta keramat. Sebab tu kata ulama, keramat para wali ini bagi para awliya adalah seperti mainan bagi anak-anak kecil. Dia hanya bagi macam tasliyah, nak bagi seronok aja. Anak dapat UPSR 5A, kita pun bagi hadiah kat dia. Budak pun seronok, nanti nak masuk sekolah menengah, bagi seronok aja. Hakikatnya bukan tu yang dia pandang. Dia nampak yang lebih besar daripada tu, iaitu apa dia? Al-wusul ila Allah, sampai kepada Allah. Bila Allah Ta'ala bagi macam tu, bermakna Allah memberi perhatian kepada dia. Itu yang dia inginkan, bukan keramat tadi. Sebab tu sebagian awliya minta kepada Allah ditutupi keramat bagi mereka. Nampak macam orang biasa saja, tak ada keramat apa-apa, biasa, nampak orang biasa. Tapi istiqamah, selawatnya tidak tinggal, solat malamnya tidak tinggal, puasa Isnin Khamihnya tidak tinggal, mengajar umat setiap hari, duduk daripada pagi sampai ke petang, mengajar sahaja. Kadang-kadang nampak tok-tok guru tak ada keramat apa pun, tapi dia kerja mengajar aja. Tu pun keramat lah tu. Awak siapa boleh duduk mengajar betul tu? Boleh duduk pagi sampai ke petang, pagi sampai ke malam, mengajar umat tanpa gerak, duduk mengajar saja. Kerja dia mengajar saja sampai mati. Tak keramat tu? Keramat lah tu.
Dia duk nampak keramat mesti jalan atas hayat. Oh, kalau itu pergi naik feri ya. Lepas tu kita heran kadang-kadang orang dia nampak keramat dia buat pelik. Macam mana duduk cerita pasal orang naik, orang jalan atas hayat, orang boleh terbang. Ni apa faedah untuk umat? Kita kata bukan cerita tu. Cerita tu nak bagi tahu kata macam mana orang ni boleh dapat kedudukan yang macam tu. Kerana ikut dia dengan syariat agama Allah, Allah Ta'ala bagi dia macam tu. Kalau macam tu pada zaman Nabi dulu, buat apa Allah Ta'ala nak kuatkan Nabi dengan keramat, dengan mukjizat? Kenapa Allah Ta'ala tak kuatkan semua Nabi dengan kalam sahaja? Cukup, tak perlu bagi mukjizat. Kita pandai pada Tuhan ke? Allah Ta'ala bagi kepada para Nabi dengan mukjizat. Nabi Isa AS bagi hidup orang mati. Boleh tak kalau Allah Ta'ala nak bagi Nabi Isa dengan ucapan yang sedap boleh menyebabkan orang masuk agama tanpa tunjuk keramat-keramat tadi? Boleh. Tapi kenapa Allah Ta'ala tunjuk juga benda tersebut? Allah Ta'ala bagi juga kelebihan tadi kepada para anbiya. Faham yang tu dulu. Ini bila cerita pasal wali jalan tahayyak, dia buat komplain. Kenapa wali jalan tahayyak? Dia buat heran. Feri jalan tahayyak tu dia duduk naik juga. Dia tak heran pula feri ada akai, feri tak ada akai, tapi hang naik. Kapal terbang boleh terbang, hang boleh naik pula duduk dalam tu. Tak heran pula kapal terbang besi terbang. Oi, okay. Cuba pi angkat tengok kapal terbang tu. Pi angkat. Boleh angkat kapal terbang? Tak boleh angkat, tapi macam mana boleh terbang kan? Kalau kapal terbang yang besi yang tak ada akai terbang, Allah Ta'ala bagi izin. Takkan awliya Allah Ta'ala tak bagi terbang. Dia buat heran. Kita heran dengan orang yang buat heran ni. Dan nanti dia akan lebih heran ketika mana nampak para awliya, wali-wali Allah Ta'ala nampak dengan para Nabi. Nanti Nabi Allah Isa AS waktu turun nanti penuh dengan karamat dan mukjizat. Waktu tu dia akan jadi kacau. Waktu ni dia akan ikut dengan ni lah Tok Wan dia Dajjal. Waktu dia jaga-jaga no? Cuma kita taklah setuju sangat dengan orang yang kalau buat majlis cerita bab keramat saja tanpa cerita tentang faedah daripada apa yang dilakukan oleh amal ulama tersebut sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang sedemikian. Kena teranglah, kena maklumkan amal mereka. Sebab tu di Salah Qushairiyah Al-Imam Al-Qushairi tulis juga bab keramat. Jami' Karamatil Awliya, Hilyatil Awliya dan sebagainya. Para ulama disebutkan tentang keramat-keramat. Imam Yusuf Nabahani karang Jami' Karamatil Awliya dan sebagainya. Bukan untuk sengaja-sengaja saja. Saya saja nak sebut cerita hikayat tak, tapi untuk memberikan manfaat kepada kita agar kita beribadah, agar kita melakukan amal seperti para awliya Allah Ta'ala beramal untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam?